Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, semoga Anda sentiasa dirahmati. Anda bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Saadin dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Mengingatkan semua pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada. Sebelum itu, harapnya belum terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha untuk seluruh muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, terutamanya untuk anda yang merupakan pendengar podcast Sidang Meja Makan ini. Mohon maaf kepada yang pernah bertanya sebab Sidang Meja Makan tidak bersiaran minggu lalu. Pertamanya disebabkan oleh masalah teknikal dan logistik, dan yang keduanya sebab ya sambutan Hari Raya Aidil Adha lebih diutamakan. Podcast Sidang Meja Makan dalam episod yang lepas, untuk anda yang masih belum mendengarkan, saya cadangkan untuk anda dengarkan apabila kita mengupas jangkaan saya, uh, analisa saya tentang senario-senario yang akan berlaku bermula daripada Oktober 2020 dan impak yang akan dirasai oleh kebanyakan kita bila moratorium yang kita nikmati hari ini berakhir. Jadi untuk episod kali ini pula, pastikan untuk anda teruskan mendengar sehingga ke akhir rancangan kerana kita akan cuba bincangkan atau lebih tepat lagi rangkumkan isu-isu yang telah pun berlaku untuk tempoh 2 minggu yang lalu. Analisa saya dan cubaan saya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeza, dan harapnya by the end of the day kita step back and have a clear view of a bigger picture. Sebelum itu, kepada anda yang telah pun mendengarkan episod terdahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Teruskan sokongan anda dan jangan lupa subscribe. Baiklah, Alhamdulillah, kebanyakan kita telah pun mengambil peluang sempena cuti sambutan Hari Raya Aidil Adha yang lepas ataupun sambutan Hari Raya Haji yang lepas untuk pulang berhari raya, balik kampung, berziarah sanak saudara. Malah tak kurang juga yang melakukan majlis-majlis kenduri. Malah tak kurang juga yang mengambil peluang untuk bercuti. Malah saya sendiri pun, keluarga kecil saya sendiri pun mengambil peluang dan ruang yang ada untuk bercuti, uh, tidak pulang berhari raya bersama keluarga di kampung, sebaliknya bercuti dekat saja, tak ada apa yang fancy, malah dalam negeri, sekadar a change of scenery buat kata orang, dengan hajat untuk menggembirakan hati anak dan isteri. Sebab kita kena faham yang stres yang ditanggung oleh anak-anak kita dan isteri kita sebenarnya, terutama untuk isteri saya yang merupakan suri rumah sepenuh masa, terperap di rumah berpanjangan, apatah lagi disebabkan oleh PKP, is high and real. This stress level is important untuk kita manage sebab kita nak keep a positive mindset, dan positive mindset ini adalah sangat penting dalam berdepan dengan masalah-masalah, krisis-krisis yang mendatang. Kerana itu jugalah sidang meja makan tidak bersiaran, sebab saya merasakan adalah lebih baik untuk menumpukan masa pada keluarga. Cumanya ialah saya tak tahu pula dalam tempoh 2 minggu yang berlalu ini, daripada tempoh episod terdahulu sehinggalah yang sedang anda dengar sekarang ini, macam-macam benda besar yang telah berlaku sebenarnya. Jadi untuk memudahkan rangkuman kita, perbincangan kita hari ini, kita akan bahagikan secara tiga perkara, iaitu dari segi poin pertama, dari segi ekonomi. Seperti yang saya sebut dalam episod-episod yang lepas, moratorium yang kita nikmati hari ini akhirnya disahkan akan berakhir pada September akan datang, dan ianya tidak akan dilanjutkan lagi despite desakan, permintaan, rungutan banyak pihak. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri telah announce yang moratorium
blanket yang kita nikmati hari ini akan diubah kepada moratorium bersasar. Tapi hakikatnya tetap kita perlu berdepan dengan bank masing-masing tanpa campur tangan kerajaan. Setakat yang saya baca, Public Bank dan Maybank dah announce yang mereka akan cuba bantu mereka-mereka yang terlibat atau mereka-mereka yang terjejas untuk langkah yang seterusnya selepas moratorium. Tapi semuanya atas budi bicara bank. Dan sehingga hari ini saya masih tak baca mana-mana penerangan atau mana-mana intipati tentang kelompok moratorium bersasar ini sebenarnya bagaimana. Adakah semua yang hilang pekerjaan disebabkan oleh masalah COVID-19 dan ekonomi hari ini layak menerima moratorium ini lagi 3 bulan ni secara pukal? Adakah semuanya secara total dapat menerimanya? Adakah yang dipotong gaji hari ini layak untuk turut mendapat potongan loan tanpa banyak red tape? Adakah dokumen yang diperlukan, dokumen sokongan dan pengesahan yang membolehkan permohonan kita ini dipertimbangkan ini ada dan mencukupi? Apakah cukup dengan cuma rekod KWSP? Kalau benar, macam mana pula dengan pekerja-pekerja yang tidak dibayar pun KWSP-nya oleh majikan-majikan? Layakkah mereka ini menerima juga moratorium bersasar ni? Sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang bermain di minda hari ini belum boleh dijawab sebenarnya. Dan saya menjangkakan come Oktober 2020 kita akan tengok orang ramai, public, kebanyakan kita akan mula bising sebabkan perkara ini. Sebab sepatutnya hari ini, sekarang ini adalah masa yang paling sesuai untuk banks terbitkan memo supaya public boleh faham dan public can get ready berdepan dengan moratorium yang akan tamat ini. Tapi perkara itu tidak berlaku hari ini. Poin yang kedua ialah kita rangkumkan dari segi sosial. A week ago, kita dikejutkan dengan berita kematian bekas pilot Air Asia yang dikatakan bunuh diri terjun dari tingkat 12 disebabkan tekanan hilang pekerjaan dan pendapatan. Saya ucapkan takziah untuk keluarga si mati, rakan-rakan si mati. But suka atau tidak, ini hakikatnya. Dan jika tahun 1998-1999 ketika krisis kewangan Asia melanda menjadi penanda aras kita, kes-kes begini akan makin banyak kita dengar, makin banyak dilaporkan di media-media. Dan kita jangan lupa, tahun 98-99 media kebanyakannya dikawal oleh kerajaan dan kerajaan mungkin tidak dilaporkan secara meluas kerana kita tak mahu orang ramai panik. Tapi hari ini media sosial adalah media utama, maka kita akan dengar lebih banyak lagi kes-kes begini. Dan untuk itu, untuk semua kita, saya doakan kita semua kuat semangat, cekal hati untuk berdepan dengan masalah ekonomi ini. Saya sarankan semua kita untuk perhati-perhati kawan-kawan rapat kita, adik-beradik kita, sanak saudara kita, rakan cawalan kita. Sebab kadang-kadang di sebalik senyuman gelak tawa mereka, mungkin mereka sedang berdepan dugaan yang amat berat. Intervention kita, ambil peduli kita, mungkin boleh membantu supaya kes-kes sebegini tak terjadi di keliling kita, tak terjadi kepada mereka-mereka yang rapat dan kesayangan-kesayangan kita. Poin ketiga saya ialah berkaitan dengan kesihatan. Ia juga merupakan poin yang sangat mendebarkan dan sangat merungsingkan. Saya sudahkan episod lepas dengan ingatan untuk semua kita yang COVID-19 ini sebenarnya masih ada dan berlegar-legar di sekeliling kita. Dan kemungkinan serangan gelombang kedua ataupun the second wave adalah tidak mustahil. Dan hari ini kita berdepan dengan a real threat of a massive second wave di Malaysia. Hari ini boleh kata hampir semua negeri kembali mencatatkan kes jangkitan COVID-19 ini.
jumlah jangkitan lokal meningkat. Malah lebih bimbang lagi ialah kemunculan kluster super spreader Sivaganga yang merebak dengan lebih pantas dari strain COVID-19 Wuhan sebelum ini. Dah ada sekolah yang ditutup, dah ada surau yang ditutup. Malah last week, state government Pulau Pinang announce akan ketatkan lagi SOP untuk 6 sektor, termasuklah kedai makan dan construction. Dah banyak netizen yang menyeru untuk di-PKP-kan semula kita ini. Ada yang marah kerajaan sebab membenarkan kuarantin di rumah dilakukan. Ada yang marah sebab kita buka border kita dan benarkan mereka yang dari overseas ni balik dan macam-macam lagi. Tapi hakikatnya kita sekarang berada di persimpangan. Do we revert back to PKP knowing it will devastate, it will cripple, it will set back our economy 5 years, 10 years back? Or are we going to try contain it into a locality? Can we do that? Sebab hakikatnya kluster Sivaganga hari ini yang merebak dengan cepat hampir ke semua negeri di Semenanjung hari ini sudah pun berlaku dan amat sukar untuk di-contain in satu-satu locality. Dan saya percaya KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dan government hari ini is monitoring it very closely. Dan hari ini hal ini pada akhirnya akan jadi macam balancing act. Government akan seboleh-bolehnya tak mahu untuk PKP lagi. Sebab kita kena faham PKP yang pertama, the first round of PKP pun kita sebenarnya sudah menanggung kerugian yang berat dan besar untuk negara. Kita punya cash reserves depleted dan kita perlu tambah dengan hutang lagi untuk berdepan dengan PKP itu. Dan another round of PKP is highly unlikely because impact dia akan sangat-sangat buruk. So our only option is that we are hoping that kita boleh contain this problem before it get worse. Dan harap-harapnya 2 minggu dari sekarang saya akan bersiaran lagi seperti biasa, insya-Allah, dan kita akan bincangkan perkara-perkara lain selain COVID-19 sebab harapnya ketika itu COVID-19 sudah kembali mereda. Harapnya kita doakan kepada Allah Subhanahu taala yang perkara itu berlaku. Apapun, sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang mendengarkan sehingga ke penghujung episod ini, saya doakan anda semua untuk terus berbahagia. Jangan lupa pastikan anda mendengar episod Sidang Meja Makan yang terdahulu dengan minda yang terbuka. Dan jika anda fikir ada manfaat daripada kata-kata saya ini, saya mohon jasa anda share this podcast with other people as much as possible, supaya apa juga kebaikan darinya dapat dipanjang-panjangkan. Dan jangan lupa subscribe podcast Sidang Meja Makan. Semoga dengannya usaha kecil saya ini diberikan kekuatan untuk berterusan dan istiqamah. Hingga bertemu lagi dalam episod-episod seterusnya. Jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada.